أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nazira mu'ina wa mubinan qaila may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad khasira khusranan mubina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang dapat hadir pada hari ini insya-Allah untuk memeriahkan lagi majlis kita yang kita anggapkan sebagai program tazkirah lah. Ataupun kita katakan program beramah mesra lah di kalangan jemaah kita insya-Allah. Jadi seperti mana biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan pengerusi, terima kasih juga kepada AJK Masjid Kampung Air Limau ini, dan tidak lupa juga daripada anjuran bersamanya penyelidik Jaim, anjuran pintar bersama dengan masjid ini insya-Allah. Jadi saya dijemput untuk menyemarakkan lagi majlis yang telah dirancangkan. Wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Yang mana kita merancang, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik merancang. Makanya di kalangan tuan-tuan penceramah ataupun guru-guru takmir yang berada di Melaka ini, makanya saya Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk memenuhi ruang yang ada di sini insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini yang diamanahkan kepada saya iaitu topik membicarakan berkenaan dengan penjelasan isu-isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama sekali di Malaysia kita, bumi Malaysia kita ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah program kita yang telah berlangsung pada pagi tadi jam 10.30 sehingga jam 12 lebih di Masjid Al-Sultan, di situ jugalah, tak jauh daripada sini. Jadi harap-harap saya dah dijemputkan dengan jemaah yang tadi itu dapat hadirlah supaya kita sambung kembali berkenaan dengan penjelasan yang kita tergantung sedikitlah pada pagi tadi. Jadi memandangkan ini tempat yang baru, jadi tak adil lah kita terus ambil sambungan daripada sana bawa ke sini, jadi orang jemaah kat sini tak faham apa ketahuan puncanya kan. Jadi saya ulangkan baliklah berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi tadi, iaitu berkenaan dengan penjelasan isu-isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia. Sebenarnya isu yang dekat sini kita maksudkan berkenaan dengan firqah-firqah lah. Kita lebih fokuskan ataupun kita lebih nak menjuruskan kepada firqah-firqah yang ada di atas muka bumi, terutama sekali firqah yang ada di dalam Islam. Sebelum daripada itu, kita mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Makanya kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama dengan baginda di padang mahsyar kelak insya-Allah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ijma' di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa sebenarnya Rasulullah ini adalah penyudah ataupun nabi yang terakhir yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun fitnah ataupun fenomena ataupun sejarah telah melakarkan selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Musailamah Al-Kazzab sebagai nabi. Kemudian sahabat-sahabat telah memerangi golongan-golongan tersebut.
Jadi alhamdulillah kita ini sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita ini dapat meraihkan lagi majlis kita di dalam tempat yang penuh mulia ini. Kita tahu ini masjid Kampung Air Limau ini bukan masjid yang kata apa nama tidak ada nama. Ini masjid ni memang masyhur di kawasan Melaka kita. Kita tahu, saya pun masa tahun, tak silap saya tahun 92, 93, 92 macam tu pernah datang kat sini ikut sama dengan ustaz-ustaz datang. Dia adakan haul zikir bagi Ahmadiyah lah, tarikat Ahmadiyah yang dipimpin oleh Syedi Rashid yang datang daripada Singapura dululah. Mungkin tuan-tuan lebih arif lah, lebih tahu sejarah berkenaan dengan tarikat yang dibawakan di kawasan ini. Jadi terutama sekali kita berceritakan berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Sebab apa? Membicarakan isu-isu akidah tadi ni kan, kita mesti menjuruskan kepada ilmu. Mesti kita berpaksikan ataupun kita timbangkan neraca kita dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, makanya kita nak timbang macam mana? Kita nak adili berkenaan dengan firqah ini betul, firqah ini salah, firqah ini yang boleh diterima, firqah ini yang telah ditolak dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu itu galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menaikkan martabatnya. Allah Subhanahu wa taala menangkatkan martabat golongan-golongan orang yang beriman, orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengihtiramkan ataupun memuliakan golongan yarfa'illahu allazina amanu, orang beriman dulu. Wallazina utul ilma darajah, dan orang yang ada ilmu. Orang beriman, orang yang ada ilmu, Allah Subhanahu wa taala naikkan martabat dia. Satu peringkat darajah. Maknanya orang kata apa nama, di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan yang orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu, makanya mereka ini termasuk dalam golongan yang orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat ke rahmat, angkat ke martabat dia. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa aman yang merempuh, menjalan, mencari satu jalan yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, datang daripada jauh-jauh untuk menuntut ilmu, apa dapat? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah SWT mudahkan dia di akhirat kelak untuk masukkan ke dalam syurga. Yang mana syurga itu dijanjikan untuk orang-orang yang beriman, seperti macam kita insya-Allah. Harap-haraplah. Sebab apa? Kita doa setiap kali kita sembahyang, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah pun dah cukup dah. Bila sepakat mati dalam husnul khatimah, kebetulan pula kita, amalan kita antaranya ialah amalan orang yang mencari jalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Subhanahu wa taala bagi sahalallahu lahu tariqan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian ditambahkan lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada perhimpunan satu kaum di dalam satu rumah Allah daripada rumah-rumah Allah, iaitu tempat pusat ibadat kita ini, yatluna kitaballah, yang menuntut ilmu, yang mengaji, yang bertalaqi, yang belajar, wa yatadarasunahu bainahum, dan sama-sama mereka ini berdiskus dan sebagainya berkenaan dengan agama Islam dan sebagainya. Illa nazalan alaihi sakinah, kecuali mereka ini dapat sakinah. Orang yang hadir di dalam majlis ilmu, pergi kuliah ke, pergi belajar takmir ke dan sebagainya, dia dapat apa? Ketenangan jiwa, yang mana orang lain tak dapat. Yang mana ketenangan jiwa yang mereka-mereka yang orang yang berada, orang yang tidak berada, semuanya jiwa mereka ini jiwa kacau. Jadi Allah SWT berikan hint, salah satu daripadanya ialah orang yang menuntut ilmu di dalam majlis-majlis agama Allah Subhanahu wa taala dapat sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah, wa ghashiyatuhumur rahmah, dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Kemudian wa khafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka ini. Wa zakarallahu fi man indahu, Allah SWT menyebut di kalangan mereka tadi kan, hamba dia tadi ni kan di kalangan malaikat. Allah SWT memuji, inilah hamba aku yang sebenar dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita ini Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita ni sebahagian daripada hamba yang dijanjikan insya-Allah.
Kemudian isu yang saya nak bawakan pada hari ini seperti macam pagi tadi juga, isu yang sama, topik yang sama, perbahasan yang sama berkenaan dengan isu akidah. Pagi tadi kita dah menjelaskan topik yang pertama sekali daripada 3 topik yang akan saya bahaskan ialah yang pertamanya agama Islam sebagai agama rasmi. Sebab tajuk yang diberikan berkenaan dengan isu-isu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Kita nak memperkukuhkan akidah, kita nak menjaga, kita nak gapkan akidah daripada dicaburi ataupun dirosakkan oleh fikrah-fikrah ataupun akidah-akidah yang lain. Yang mana ulama dahulu telah memberikan peringatan berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati, umat aku akan terpecah. Umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. Berdasarkan daripada hadis-hadis yang telah termaktub. Jadi bila kita katakan nak menjagakan akidah tadi ni kan, untunglah kita berada di dalam Malaysia. Sebab apa? Di dalam Malaysia kita tadi ni kan, kita dijaga di bawah perlembagaan. Tak sama macam negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Filipina, Patani, Thailand yang kata apa nama dan sebagainya. Mereka ini kerajaan tidak ada klausa untuk nak memeliharakan bagi agama suci Islam itu sendiri. Jadi Islam kita alhamdulillah, zaman daripada dahulu lagi, sebelum daripada kemerdekaan, Islam memang bertapak di bumi Malaysia. Tetapi bila berlakunya penjajahan daripada penjajah luar masuk ke dalam Malaysia, makanya barulah peranan raja-raja tadi ni kan mula diganggu gugat. Kalau kita tengok artikel dekat dalam ni, contoh kita katakan Perjanjian Pangkor 1874. Antara di dalam tu punca-punca yang memecah belahkan di kalangan masyarakat tadi ni kan dipecahkan di dalam undang-undang agama. Makanya dipecahkan kepada 2, iaitu aspek awam, yang keduanya aspek peribadi. Di sudut awam masyarakat dan di sudut peribadi. Makanya dalam Perjanjian Pangkor 1874 tu dah mula berlaku dah. Sebelum daripada tu, kalau kita tengok kerajaan-kerajaan Melayu Melaka dahulu, dia laksanakan undang-undang Melaka. Apa isi kandung undang-undang Melaka itu? Tak lebih tak bukan ialah undang-undang yang dibawa, dia diguna pakaikan di dalam undang-undang Islam itu sendiri. Apa dia? Seperti macam hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya. Di segi bab muamalah dan sebagainya, semua meliputi dilaksanakan pada zaman itu. Tapi bila zaman penjajah masuk, makanya ada perjanjian yang dinamakan, antara salah satunya Perjanjian Pangkor. Bertolak titik daripada perjanjian tersebut, makanya sampai kepada sebelum kita nak merdeka, Perjanjian Malayan Union 1946. Daripada Perjanjian Pangkor itu dibawakan ke depan. Atas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita tengok dekat situ. Jadi bukan katakan Islam tu semakin ditindas. Kita tengok punca-punca orang kata apa ni yang dilakukan oleh puak-puak penjajah tadi ni kan, nak memisahkan undang-undang Islam daripada pemerintah. Tapi alhamdulillah raja-raja Melayu kita ni cepat sedar. Cepat sedar, tak seperti macam Indonesia dan sebagainya yang mana digunakan sebagai Pancasila dan sebagainya. Kalau kita tengokkan di Indonesia, agama orang kata apa nama, akidah Syiah, akidah Mu'tazilah, akidah yang lain, Islam liberal dan sebagainya, bebas bersuara. Bebas bersuara. Sebab apa? Sebab tidak ada kawalan daripada pihak persekutuan ataupun pihak kerajaan. Di Malaysia, bumi kita ni alhamdulillah kita dapat jaga. Jadi kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mesti kena tahu itu hak kita. Kalau kita nak lawan mereka, nak membanteras mereka, kita ada hak kita. Kita ada punca kuasa kita daripada persekutuan. Tapi bila kita katakan selepas daripada merdeka, undang-undang kita, salah satu undang-undang Islam ini menjadi sumber undang-undang yang ada di Malaysia selain daripada undang-undang sivil, ya kan? Undang-undang Malaysia, undang-undang agama Islam itu, di dalam itu termaktub untuk dilaksanakan ke atas orang-orang Islam sahaja. Dan dari segi menggubal, menghukum kesalahan-kesalahan, undang-undang dibenarkan hanya setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan sahaja. Kemudian diletakkan, kalau undang-undang syariah, dia punya minimum dia antaranya ialah 3 tahun penjara. Yang diberikan kebebasan dekat situ kepada kata apa nama, undang-undang syariah, ataupun denda RM5,000, ataupun 6 kali sebatan. Itu kalau kita tengok di dalam undang-undang syariah yang tulen betul-betul, dia ikut kepada hakim yang betul.
Kalau macam contoh zina dan sebagainya, kita tak nak panjang lah. Tapi yang pentingnya masih lagi dia memelihara berkenaan dengan Islam tu sendiri. Berkenaan dengan Islam tu sendiri. Walaupun begitu, kita tengok perlembagaan persekutuan tetap memperuntukkan agama Islam. Dia peruntukan agama Islam itu pada kedudukan yang sangat istimewa. Amat istimewa, yang tidak diberikan peruntukan kepada agama-agama yang lain. Tak dapat. Agama Islam sahaja yang dapat dekat sini. Itu kalau kita tengok di dalam pasal 1, pasal perkara 1 tadi ni kan, perkara 3 yang meletakkan agama Islam sebagai agama utama ataupun agama yang dominan, yang majoritinya dalam perlembagaan persekutuan. Dia meletakkan agama Islam tu sendiri. Kalau kita tengok negara jiran tak ada. Kan? Walaupun diisytiharkan sebagai negara Islam yang paling ramai penduduk, majoriti itu Indonesia. Tetapi untuk nak mempertahankan agama Islam daripada anasir luar tak boleh. Tak boleh. Saya kebawakan sikit. Oh. Bagi laluan boleh tak? 89. Sekarang 89 sebelum kan? Oh, dia bunyi. Tak ada. Okey. Tu kalau kita tengok pasal 1 perkara 3 meletakkan agama Islam sebagai agama utama dan agama yang dominan dalam perlembagaan persekutuan. Ini saya mesti kena jelaskan status hak kita sebagai seorang Islam. Yang keduanya, agama-agama lain tidak dibenarkan, tidak diberikan status yang sama seperti Islam kerana agama-agama lain tidak dinyatakan secara spesifik, secara detail dalam perlembagaan. Sebab apa? Ketika itu Raja-Raja Melayu sahaja yang ada. Kan? Yang ketiga, berdasarkan fasa 2 dan fasa 5 perkara 3, sultan di negeri-negeri menjadi ketua agama Islam negeri masing-masing, dan yang di Pertuan Agong YDPA menjadi ketua agama di negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan. Negeri Selat lah kita katakan. Negeri Selat seperti macam Melaka, seperti macam Pulau Pinang. Jadi peranan YDPA seperti mana juga peranan sultan yang menjaga negeri masing-masing. Kemudian kedudukan Islam sebagai agama utama dikukuhkan lagi melalui fasa 1 dan fasa 4 perkara 11 perlembagaan persekutuan. Fasal 4 perkara 11 memperuntukkan kuasa negeri-negeri untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang bagi memelihara agama Islam daripada penyebaran pengaruh percayaan, ajaran dan amalan bukan Islam kepada orang Islam ataupun yang menyimpang dalam agama Islam itu sendiri. Jadi maknanya anasir daripada luar tidak boleh diganggu-gugatkan. Kalau diganggu-gugatkan, kita boleh arahkan ataupun orang kata apa, pihak berkuasa boleh halang mereka berdasarkan daripada jana kuasa yang kita ada ini. Kemudian seterusnya jawatan YDPA yang di Pertuan Agong, jadual dibaca bersama dengan perkara 37 perlembagaan persekutuan. Berdasarkan peruntukan tersebut, YDPA mempunyai tugas tanggungjawab untuk memelihara Islam pada setiap masa di negeri, dan terpakai kepada kerajaan persekutuan dalam menjalankan fungsi eksekutifnya. Itu kita tahu, ya kan? Kemudian bila dikatakan berkenaan dengan Islam, Islam ni banyak. Islam memang banyak lah kan. Dia punya apa? Dia punya firqah dia. Sebab apa? Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang Yahudi akan terpecah kepada 71 firqah, akidah, pegangan, pandangan. Waftaraqatin nasara, orang Nasrani akan terpecah ala isnatai wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Wataftariqu ummati, umat aku akan terpecah kepada 73 golongan, ala salasi wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Jadi golongan yang mana yang Rasulullah mengatakan golongan yang benar? Kita tukar lagi. Tak apa, pakai ni pula. Ni macam mana? Macam ni
Tes. 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 Jadi bila kita katakan yang tadi itu berkenaan dengan perlembagaan Islam, Islam tu dia angkatkan sebagai martabat yang paling tinggi di dalam kedudukan agama Islam di ke persekutuan, undang-undang persekutuan kita. Tapi Islam yang jadi macam mana ditakrifkan lagi. Takrifan Islam dalam perlembagaan telah diperincikan lagi, diperjelaskan lagi menerusi keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-8 24-25 September 1984. Kertas kerja bilangan 2/8/84 perkara 4.2/2 mengenai, dia nak jelas kat situ antaranya mengenai ajaran Syiah. Kan sebab Syiah ni masa ketika zaman tu dah mula masuk. Kan dalam kertas kerja tersebut, pembahasan kertas kerja tersebut ada dia menyatakan antaranya saya bacakan jugalah, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi asal tadi tu berkenaan yang pertama tu Islam sahaja. Kemudian didetailkan pada tahun 84 berkenaan dengan status Islam yang dimaksud kat situ ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya terkeluar daripada pandangan-pandangan yang lain yang golongan sahabat menggelarkan sebagai golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, golongan kata Murji'ah, golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij dan sebagainya. Sebab golongan Syiah dan sebagainya lah. Sebab mereka ni tidak termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini pandangan mereka bertentangan dengan pandangan majoriti para sahabat. Itu mestilah berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah dan syariah dan akhlak. Itu. Dan yang keduanya, menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri-negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri-negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah, syariah dan akhlak. Dari segi akidah, syariah dan akhlak. Jadi kita tahu, akidah usullah, syariah masalah fiqh. Kalau macam kita, fiqh kita lebih menjerumuskan kepada mazhab Syafi'i, berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kemudian di segi akhlaknya, kita tak lain tak bukan kita tengok kepada sanad kita ataupun tarikah kita ataupun amalan-amalan kita, ihsan kita macam mana, kita referkan kepada siapa yang telah diiktirafkan oleh jabatan-jabatan mufti dan sebagainya. Macam contoh kalau kita katakan ikhlas ni lebih kepada apa? Amalan-amalan tasawuf. Referkan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, kan? Dan lebih terdekat lagi kepada Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dan sebagainya. Kemudian diperjelaskan lagi muzakarah khas jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi ahli ihwal agama di Malaysia yang bersidang pada 96. Tadi 84. Ini tahun 96 pula memutuskan menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Memperlakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri untuk undang-undang negeri yang berhubung dengan hukum syarak bagi menyelaraskan takrif hukum syarak ataupun undang-undang Islam seperti berikut. Apa dia? Hukum syarak, undang-undang Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariat dan akhlak. Okey, kita dah jelas berkenaan dengan perkataan Islam yang termaktub di dalam perlembagaan tu. Dia tak katakan agama Islam, dia mengatakan Islam. Jadi Islam tu di segi amalan dia, kehidupan, cara hidup dan sebagainya semua termasuk. Tu pasal kalau kita tengok kes Lina Joy kan tak menang kan kes dia. Kalau saudara-saudara ingatlah, kalau siapa yang ikuti pada zaman tu, orang kata apa nama, ketua hakim ketika itu dia menafikan permintaan daripada Lina Joy. Sebab kenapa? Dipahamkan takrif berkenaan Islam ialah tata cara hidup. Bila kamu masuk ke dalam Islam, makanya kamu keluar di dalam Islam mesti mengikut daripada tata cara hidup Islam. Apa dia? Iaitu murtad. Bila murtad, hukum dia macam mana? Dekat situ. Jadi kalahlah Lina Joy untuk nak padamkan nama dia, status Islam tu kan. Itu berkenaan dengan kita punya sumber kuasa kita. Bila kita dah tahu status sumber kuasa kita, Islam, takrifan Islam ialah berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di segi akidahnya. Kemudian
syariahnya dan kepada akhlaknya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ditakrifkan, diperjelaskan. Bila kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah tu apa dia? Ramai orang masih lagi keliru kan, masih lagi yang tak tahu. Dia tahu Ahlussunnah lah, Ahlussunnah. Sebab kita tengok Ahlussunnah wal Jamaah yang majoritinya ulama mentakrifkan pegangan daripada mazhab kata apa nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Murtada Az-Zabidi, bila dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, iza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, sebut saja Ahlussunnah wal Jamaah, makanya tak lain tak bukan kena kepada Abu Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Asy'ariyah dengan Maturidiyah dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fiqh, kita referkan kepada Imamul Akbar yang 4, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Hanabilah. Imam yang lain ada tapi dah tak ada lagi dah. Macam contoh kita katakan mazhab Tabari. Imam Tabari dia ada mazhab dia sendiri, tetapi pengikut dia ramai. Dan habis macam tu saja kan. Dia habis macam tu saja sebab pengaruh dia ataupun pengikut dia mati. Bila mati dia pun mati, tak ada pengikut dia. Jadi orang lebih refer kepada mazhab ataupun fiqhul akbar yang dibawakan oleh ulama-ulama fiqh mazhab ini. Jadi kita kena jelas dari segi berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ulama takrifkan maksud Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dia terbina daripada 3 rangkaian perkataan. Ahlu sunnah jamaah. Ini saya secara cepatlah, secara orang kata pantaslah, sebab pagi tadi kita dah jelaskan. Mungkin ada yang ada di kalangan ini yang hadir ketika itu. Jadi saya terpaksa kena cepatkan sikitlah. Ahlussunnah wal Jamaah terdiri daripada 3 perkataan, ahlu sunnah dan jamaah. Ahlun di segi bahasanya ialah pengikut, keluarga, kumpulan dan sebagainya. Itu ahlun. Sunnah pula kata Ibn Rajab Al-Hambali, wa muradul a'immah bi sunnah, masyarakat memaksudkan as-sunnah itu apa dia? Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha wa ashabahu salimah minas syubahati wasyahawat. Satu jalan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya tempuhi. Rasulullah kita tahu jalan dia apa? Kita tengok di segi dia punya cara percakapan dia ataupun ucapan dia, perbuatan dia, tiqrar dia. Itu semuanya menjadikan hujaz yang dikatakan sebagai tariqah. Dan sahabat-sahabat yang ikut telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mana? As-salimah, yang sejahtera, yang bebas minas syubhat, daripada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat, bebas daripada fikrah-fikrah yang syubhat. Fikrah yang syubhat ni yang seperti macam mana? Zaman ketika itu popular dengan mazhab Qadariyah. Sahabat ramainya yang tak terpengaruh dengan mazhab Qadariyah. Ja'ad bin Darahim antara pelopor dia. Jadi Jabariyah pun begitu juga. Sahabat-sahabat dia punya minda dia, akidah dia tidak terpengaruh dengan golongan-golongan yang syubhat ataupun dikatakan golongan syahwat, ataupun Imam Syafi'i mengatakan golongan yang al-ahwa, yang ikut naluri, ikut perasaan saja, tidak berpandukan kepada hujah yang sebenar. Itu takrifan sunnah yang dikatakan oleh Imam Rajab bin Hanbali. Ataupun kata Imam Abu Bakar, Imam Abu Bakar Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Hanafi, dia takrifkan di segi lughahnya tariqah. Sunnah dengan makna tariqah, jalan. Walau ghaira mardiyah, walaupun jalan itu jalan yang tidak diridai. Itu di segi bahasa. Wa syar'an, di sudut syara'nya pula, ismun li tariqatil mardiyah, nama bagi satu jalan yang diredai. Al-maslukati fid dini, yang ditempuhi, yang dilalui oleh orang yang mempunyai agama di dalam agama. Salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sendiri menjalankan tariqah tersebut. Au ghairuhu mimman huwa alamu fid dini kas sahabah, ataupun selain daripada Rasulullah seperti macam para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kerana apa? Kata Imam Abu Bakar Ayyub bin Musa Al-Hanafi Al-Husaini Al-Hanafi ini berdasarkan dalil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Wajib ke atas kamu ikut
sunnah aku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Khulafah yang 4 itu, sahabat yang masyhur itu. Ya, khulafa'ir rasyidin min ba'di, selepas daripada ketiadaan aku, selepas daripada aku. Makanya takrifan daripada Imam Abu Bakar Ayyub berkenaan dengan perkataan sunnah, itulah dia, jalan Rasulullah dan jalan para sahabat. Kemudian siapa yang mewarisi? At-tabi'in dengan atba'ut tabi'in lah. Mereka ini mengikut jalan seperti macam mana jalan sahabat, diikut betul-betul. Diikut jalan betul-betul. Jadi mereka mewarisi kepada anak-anak murid dia. Anak murid dia mewarisi kepada anak murid dia, anak murid dia, anak murid dia, sampai kepada kita hari ini yang kita dapat Islam melalui daripada sanad-sanad yang rantaian dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan sunnah. Jamaah, perkataan yang ketiga pula. Takrifan yang pertama yang mengatakan jamaah itu dengan maksud sawadul a'zam, iaitu kaum muslimin yang majoriti. Kalau majoriti yang ramai dikatakan sebagai sawadul a'zam, kaum muslimin. Kalau yang minoriti dinamakan sebagai kaum yang syaz. Kaum yang syaz ataupun kumpulan yang syaz, sedikit sangat berbanding dengan kumpulan yang ramai. Kalau kita katakan kumpulan yang sedikit, maka Rasulullah mengatakan apa? Lari daripada kumpulan sedikit, kita kembali kepada kumpulan yang ramai. Contoh kita katakan, kita tak katakan kumpulan yang sedikit itu kufur, kumpulan yang sedikit itu masuk neraka dan sebagainya. Kita tak kata begitu. Cuma bila kita katakan jumlah yang minoriti ataupun kumpulan yang syaz, mudah sangat dia tergelincir kepada kesesatan. Itu saja. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan sepakat ke atas perkara yang sesat. Majoriti, sawadul a'zam, dah ramai. Bila dah ramai, dia tidak akan sepakat ke atas perkara yang sesat. Fa iza ra'aitum ikhtilafan, jika kamu nampak ada perpecahan, perbezaan pandangan, fa alaikum bisawadil a'zam, maka kamu mesti kena refer kembali kepada sawadul a'zam, kumpulan yang majoriti. Kumpulan yang kaum muslimin yang ramai. Contoh kita katakan sumber autentik kita daripada Al-Quran, kemudian daripada As-Sunnah, kemudian daripada Ijma'. Ijma' itu sebagai sumber kita, sumber Al-Quran, sumber kata apa di dalam agama. Ijma' tu bila katakan ulama di dalam satu masalah, ramai sepakat mengatakan hukum dia begini, makanya itu tidak boleh dibangkangi lagi. Tak boleh nak bangkang. Kalau kita melanggar, makanya kita berdosa. Sebab kita tidak menerima pandangan daripada orang kata apa, jama'atul minal ulama, ataupun dikatakan ijma' ulama. Sebab apa? Rasulullah mengatakan bila terjadinya khilaf, fa'alaikum bisawadil a'zam, kembali kepada sawadil a'zam, iaitu kaum majoriti manusia, masyarakat. Kalau kurang daripada itu dinamakan kumpulan yang syaz. Larilah daripada kumpulan syaz. Itu takrifan yang pertama. Takrifan yang kedua berkenaan dengan jamaah dengan maksud imam yang mencapai tahap yang mujtahid. Pandangan yang ini dibawakan oleh pandangan Abdullah bin Mubarak, pandangan daripada Ishaq bin Rawahi, pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan daripada Ali bin Madini, pandangan daripada At-Tirmizi sendiri berkenaan dengan status yang kedua al-jamaah, takrifan yang kedua ini. Kalau kita buka dalam kitab At-Tirmizi berkenaan dengan hadis an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lan tajtami'a, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghimpunkan umat aku ala dhalalah, di atas kesesatan. Isyak azan isyak, kita bagi laluan sekejap ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin rasulullah wa sallallahu alaihi wa kita sambung balik ya, berkenaan dengan perkataan jamaah. Alu sudah selesai, sunnah kita dah selesai, perkataan jamaah. Jadi perkataan jamaah tadi ni kan ada beberapa takrifan yang dibawakan oleh ulama. Yang pertama tadi tu yang kita sebutkan sebagai sawadul a'zam. Itu pandangan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Pandangan tersebut. Kemudian pandangan yang kedua tadi ni kan yang mengatakan al-jamaah dengan maksud imam yang sampai ke martabat mujtahid, seperti macam Imam Asy-Syafi'i yang empat itu di dalam masalah fiqh. Seperti macam dalam bidang akidah yang kita katakan seperti macam Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam As-Sanusi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Haramain, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Itu semuanya imam yang sampai ke level tahap yang mujtahid, yang boleh mengeluarkan fatwa, yang boleh mengeluarkan hukum berdasarkan daripada bidang masing-masing. Kalau dalam fiqh kita memang dah tahulah. Tapi kalau di dalam masalah usul ataupun masalah tauhid, dia ada ulama-ulama dia. Sama juga seperti macam bidang tasawuf dan sebagainya. Dalam skop ihsan itu sendiri. Makanya kita ada ulama-ulama yang menjalankan peranan masing-masing. Itu mujtahid. Yang kedua, itu takrifan yang kedua yang dibawakan berkenaan dengan al-jamaah. Takrifan yang ketiga ni pula, maksud jamaah itu ialah apa? Ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin itu sendiri berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya illa millatan wahidah, kecuali satu sahaja yang betul. Kemudian sahabat mengatakan, siapa dia ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjawab, aku bersama dengan sahabat-sahabat aku sahaja punya jalan. Itu takrifan berkenaan dengan takrifan yang pertama tadi tu yang mengatakan apa? Berkenaan dengan jamaah ataupun sawadul a'zam. Kalau selain daripada tu dia anggapkan sebagai golongan yang syaz. Itu berjamaah. Bila kita dah faham, ada juga takrifan yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, dia mentakrifkan mereka yang berpegang dengan sunnah seperti pegangan para sahabat sebelum munculnya perkara yang bid'ah.
Perkara yang bid'ah yang dilakukan seperti macam golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Syiah, golongan Rafidah, Syiah Rafidah, golongan Murji'ah, golongan Qadariyah dan sebagainya. Jadi takrifan Ahlussunnah wal Jamaah, takrifan yang dipegangkan dengan para sahabat yang sebelum daripada golongan-golongan bid'ah ni masuk. Kemudian kalau kita katakan zaman Rasulullah sampai kepada kita, ulama pecahkan kepada dua fasa. Yang pertamanya fasa dianggapkan sebagai zaman salaf. Zaman salaf mula daripada zaman Rasulullah sampai kepada 300 tahun. Ya? Atau ada yang mengatakan sampai 400 tahun. Itu dikatakan kategori ulama-ulama yang salaf. Maknanya mereka ini ulama-ulama yang terpelihara. Kalau diikut jalan landasan yang betul, makanya ia bawa bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh dipercayai. Luar daripada tu, selepas daripada itu dianggapkan sebagai ulama-ulama yang khalaf. Jadi ulama-ulama yang khalaf ini yang mentakrifkan berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kelangsungan ataupun kesinambungan yang dibawakan oleh zaman-zaman sahabat dan zaman-zaman para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham berkenaan dengan takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita nak ceritakan itu, selesailah berkenaan dengan secara ringkaslah. Kemudian kita tengok berkenaan dengan firqah pula. Firqah maknanya kumpulan-kumpulan, puak-puak. Kan manusia ni kalau tak ada puak tak boleh hidup, mesti kena ada puak. Dia tak boleh hidup bebas macam lembu apa kan. Lembu ada puak, tak ada puak. Lembu boleh dia masuk dengan sama-sama lembu. Kalau kambing boleh masuk sama-sama kambing. 1000 ekor tak ada masalah duduk dalam satu kambing, dalam satu kawan. Kan? Tapi manusia mesti kena ada puak-puak. Dia tak boleh nak bersatu, payah nak bersatu. Itu pasal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjangkakan, bukan menjangkakan, itu pengetahuan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jangka-jangka, agak-agak, tak, itu secara yakin Rasulullah memberi. Sebab apa? Itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan firqah yang terpecah kepada 73 golongan. Kan? Sebelum kita jelaskan secara detail, secara ringkaslah berkenaan dengan firqah, kita sebutkan nama-nama dahulu. Antara firqah yang dahulu sampai kepada hari ini dan pecahan-pecahannya, kita ada firqah yang Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Rafidah, Mu'tazilah, kita ada Musyabbihah, kita ada Najariyah, kita ada Karamiyah. Banyak kan? Itu secara dasarnya, secara pokoknya, itu zaman sahabat dah ada dah. Seperti macam Qadariyah ada, seperti macam Jabariyah dah ada, Murji'ah, Irja' ada, Khawarij dah ada dah, Syiah pun dah ada dah, Mu'tazilah zaman atba'ut tabi'in. Sebab Mu'tazilah tadi ni kan dia cedok sedikit daripada pahaman Qadariyah. Qadariyah, Ja'ad bin Darahim itu punya pandangan, kemudian dibawakan oleh Wasil bin Atha, kemudian diubah-ubah sedikit di dalam mazhab dia, makanya dinamakan sebagai mazhab ataupun golongan Mu'tazilah. Kemudian seterusnya golongan yang Musyabbihah. Golongan Musyabbihah ni pecahan daripada golongan Syiah dan sebagainya. Golongan Musyabbihah ini adalah, kalau ulama dia menakalkan ada dua pecahan. Yang pertamanya, dia mentashbihkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan sama dengan makhluk. Terutama sekali daripada Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah dikatakan makhluk itu, Saidina Ali itu sendiri dikatakan juzuk daripada ketuhanan. Maknanya dia apa? Mentashbihkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang keduanya, pecahan Musyabbihah ini kepada mentashbihkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Itu kita katakan golongan Musyabbihah, dan di pecahan dia ramai, banyak. Kemudian kita ada Najariyah. Golongan Najariyah ni, Najariyah zaman sahabat pun dah ada dah. Zaman selepas daripada sahabat dia dah ada dah. Zaman masuk kepada kurun yang kedua. Kurun yang kedua kan, selepas daripada zaman kewafatan Rasulullah sampai 100 tahun, kemudian masuk kurun yang kedua tu. Najariyah ni dah ada. Kemudian Karamiyah. Karamiyah ni memang paling banyak sekali. Muhammad bin Karam, pengasas dia, ataupun orang panggil pengasas lah kan, Muhammad bin Karam. Digelarkan pengikut dia ialah Karamiyah. Ini paling banyak sekali. Abdul Qahir, Syekh Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi, di dalam kitab dia, kitab Al-Milal bukan Milal wa Nihal, itu Syahrastani. Kitab
al-farqu bainal firaq. Dia katakan apa? Firqah yang paling banyak sekali daripada golongan golongan karamiyah ini. Golongan karamiyah. Hatta kalau kita tengokkan berkenaan dengan ada satu-satu kata apa nama Muhammad bin Karam ini, ada satu kitab. Sampai sekarang ni ada pengikut dia cukup ramai. Bukan cukup ramai dah, masih ada lagi dah. Seperti macam Ali Dushti. Kalau kita tengok Ali Dushti kan, saya ada kitab dia, tapi download dalam PDF lah, berkenaan dengan Karamiyah ni. Karamiyah ni apa? Nanti sekejap lagi saya jelaskanlah. Karamiyah ni, Ali Dushti tadi ni kan, dia ada satu kitab namanya Isbatu Had Lillahi Ta'ala. Maknanya apa? Diisbatkan had bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti macam golongan Muhammad bin Karam ini. Karamiyah ini mengatakan apa? Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini berjisim. Berjisim. Yang mana kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berjisim. Jisim ini termasuk di dalam perkara yang baharu. Perkara yang baharu kalau kita belajar di dalam ilmu tauhid, perkara yang baharu tadi ni kan berlawan dengan perkara yang khalik. Kalau khalik Allah SWT, makhluk ni kita. Kalau yang hadis ni kita yang baharu. Kenapa kita yang baharu? Sebab kita bersifat dengan arad. Ada, tiada, tinggi, besar, rendah, kecil dan sebagainya. Gerak, diam, warna hijau, putih dan sebagainya. Itu semuanya sifat-sifat bagi arad. Itu ijma' daripada Ahlussunnah menetapkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan perkara yang baru. Termasuklah jisim dan sebagainya. Sebab jisim ni, jisim terdiri daripada himpunan jauhar. Kalau dia berhimpun banyak, dia namanya jisim. Tapi kalau dia tak berhimpun, dia satu sahaja, tapi tak boleh sampai tahap boleh kita belah, pecah dan sebagainya, seperti macam atom tu sendiri kan. Itu namanya jauhar. Dan ulama daripada kalangan yang kita katakan sebagai Ali Dushti tadi kan, dalam kitab dia had, meletakkan had kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dihimpunkan. Kalau kita tengok di dalam kitab Al-Baghdadi itu sendiri mengatakan, orang kata pada Karamiyah ni, Muhammad bin Karam ini, dia dengan jelas-jelas dia mendakwa dan dia mengajarkan kepada pengikut dia mentasbihkan. Dia menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala berada di arasy. Duduk di arasy, duduk betul-betul duduk. Tak ada tafwid lagi dah. Tafwid maksudnya apa? Serahkan makna tu, serahkan perkataan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti macam yang dijalani oleh para sahabat. Sahabat dia hanya baca, qiraatuha tafsiruha. Baca itu sebagai tafsir dia. Itu tak sama seperti macam yang digarapkan oleh kata apa ni, Karamiyah, golongan Karamiyah. Macam contoh kita tengok pandangan yang pertama dululah berkenaan dengan Qadariyah. Qadariyah ini dia punya pengasas dia antaranya Ma'bad Al-Jahmi, Ghailan Al-Dimashqi, Ja'ad bin Darham. Tiga orang ini semuanya dihukum bunuh. Sebab apa? Akidah dia, metodologi dia, pandangan dia tadi ni kan bercanggah dengan pandangan jamaah minal muslimin. Dia membawakan kesesatan pada zaman sahabat tu sendiri. Sahabat seperti Abdullah bin Amru, Jabir bin Abdullah, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Auf, Uqbah bin Amir, Al-Juhni, mereka semua ni berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dikatakan apa? Jauhlah diri kamu daripada Ma'bad Al-Jahmi, jauhkan diri kamu daripada Ghailan Al-Dimashqi, jauhkan diri kamu daripada Ja'ad bin Darham. Jauhkan di segi apa? Fikrah dia itu sendiri. Walaupun mereka ini telah mati, tetapi fikrah dia masih hidup. Kalau golongan-golongan ini memberi salam dan sebagainya, jangan jawab salam. Dan jangan salatkan ke atas jenazah mereka. Sampai ke tahap itu sahabat, Abdullah bin Mas'ud bukan orang lain, Anas bin Malik bukan orang lain, sahabat Rasulullah SAW pesan begitu. Nak mengatakan apa? Bahawasanya isu akidah mesti kita kena jaga betul-betul. Jelas, kita kena konsisten. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena jelas. Pahaman yang lain masuk, aku setakat engkau berkenaan dengan akidah, aku tak boleh nak campur dengan. Tapi dalam masalah muamalat, masalah fiqh dan sebagainya, kita boleh berkongsi maklumat. Tapi kalau dalam masalah akidah, kalau dia mengatakan Tuhan berfizikal, berjisim dan sebagainya, aku minta maaf lah, aku tak sama dengan kau. Aku tak boleh nak terima pandangan kau. Aku tak boleh. Kalau kau nak kata begitu, itu terpulang kepada kau. Pandangan aku mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
Dan aku ni tafwid berkenaan dengan ayat yang mutasyabihan, ayat yang kesamaran tadi ni kan, aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan golongan yang tauhid. Serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih selamat. Kalau kita tak pandai nak takwil lah, seperti macam takwilan golongan-golongan mutaakhirin ahlul kalam, seperti macam Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Malik Al-Juwaini, Haramain tu, Imam Haramain, seperti macam Imam Abu Bakar Baqilani dan sebagainya. Mereka ini pandai untuk mentakwilkan. Takwilan dia nampak seperti macam takwilan golongan Mu'tazilah, tetapi dia guna pakaikan metodologi takwilan, tetapi berpandukan kepada ayat yang muhkamat. Dikembalikan makna dia tadi kan, makna yang selayak dengan Allah Subhanahu. Dikembalikan takwilan tersebut, takwilan yang selayak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti macam perkataan yadullah fawqa aydihim. Kalau ulama-ulama salaf zaman sahabat, dia tafwidkan. Dia tak terjemahkan dulu, dia tafwidkan. Sebab apa? Qira'atuha taqsiruha. Baca dia tadi ni kan kita faham, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tafwid. Tapi yang sekarang ini kita dengar ura-ura yang terbaru ni pula, dia isbatkan makna dulu. Dikatakan berkenaan dengan yad. Apa maksud yad? Tangan kan? Okey, tangan. Kita dah tasbih dia dulu, tangan. Tetapi tangan yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak boleh. Sedangkan ulama kita dahulu dia hanya baca yadullah fawqa aydihim, yadullah ke atas tangan-tangan mereka. Dia baca teks dia sahaja, tak ada terjemah. Itu maksudnya. Tapi kita kena jaga-jaga di sudut pemahaman yang begitu. Seterusnya kita tengok kepada golongan Khawarij. Sejarah Khawarij tadi ni kan bermula daripada peperangan Siffin di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Bila perang besar, bukan merebut. Muawiyah dia tuntut kematian bagi Sayyidina Uthman bin Affan. Dia tuntut. Seperti macam perang Jamal yang berlaku di antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Perang. Bukan perang setakat perang mulut, perang bunuh-bunuh. Beribu orang meninggal. Beribu. Fitnah yang paling besar yang terjadi selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mic ni dia bagi signal supaya kita kena jaga-jaga. Saya nak jerit dah tak mampu lagi lah, sebab pagi tadi dah puas jerit. Ni malam ni nak cakap kuat lagi tak boleh. Sebab apa? Mikrofon pagi tadi tu dia makan dengan suara saya. Cakap juga suara pergi tu. Tapi sedap lah kan, kita cuma suara macam perit. Ni malam ni nak jerit sangat-sangat pun dah tak boleh lagi lah. Itu macam contoh Khawarij. Ada nama-nama dia. Yang pertama sekali, Khawarij yang dikatakan Mahkamatul Ula. Zaman sahabat tu sendiri berpecah disebabkan apa? Kalah. Muawiyah dapat merampas kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali atas muslihah yang dibawakan oleh Amr bin Aus. Ya kan, Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali, ramai meninggal. Kemudian Sayyidina Amr bin Aus dia mengangkatkan Quran, cocok di tombak, kemudian angkat. Sayyidina Ali dengan pengikut-pengikut dia katakan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada, rujukkan kepada kitab semula. Berhenti. Kemudian majlis tahkim berlaku. Bila majlis tahkim berlaku, nak surrender lah. Dia hantarkan kepada wakil daripada Sayyidina Ali ialah Abu Musa al-Asy'ari, wakil daripada Muawiyah ialah Amr bin As. Hilah yang pakaikan oleh Amr bin As, makanya automatik gugurlah jawatan yang dipegang oleh Sayyidina Ali. Maka marahlah puak-puak Syiah. Puak Syiah marah. Kemudian Khawarij pun marah. Sampaikan dia mentakfirkan. Sebab apa? Puncanya dia marah berkenaan dengan majlis tahkim. Manusia tidak layak untuk menghakimi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menghakimi. Itu pandangan Khawarij. Sampaikan dia secara beraninya mengatakan Ali, Muawiyah, kata Amr bin As dan yang lain-lain semuanya kafirun. Itu Khawarij. Kemudian selepas daripada itu Sayyidina Ali ni pujuk. Ramai ni. Kemudian Sayyidina Ali pujuk, sebilangan besarnya kembali kepada Sayyidina Ali itu sendiri. Tapi ada yang kecil tu masih lagi tetap dengan pendirian dia sampai dia melahirkan generasi yang dinamakan sebagai Khawarij yang tulen. Itu dia melahirkan Khawarij yang nama Uzariqah, Najdad, Sufriyah, Al-Ajarida, Hazimiyah,
Sya'biyah, Sya'ibiyah, Ma'lumiyah. Dia banyak pecahan dia daripada pecahan Khawarij. Dan Khawarij ni dia lebih suka menghalalkan darah orang yang tidak berpandangan seperti macam pandangan kita, pandangan mereka. Halal darah, perang. Itu pasal kalau kita tengok seperti macam Islam yang difitnah, panggil Islam yang kata apa nama? Yang berada di Iraq dan sebagainya kan, letupan berani mati dan sebagainya kan, itu sumber daripada orang panggil apa ni, Islam yang perpahaman daripada Khawarij itu sendiri. Itu secara sepintas lah. Yang keduanya kita katakan Mu'tazilah. Syiah dululah, Syiah zaman Sayyidina Ali memang dah ada dah. Terutama sekali Syiah Sabaiyah. Abdullah bin Sabah, kita kenal Abdullah bin Sabah tu siapa dia? Daripada agama Majusi, kemudian dia ni daripada rahib agama yang lain masuk ke dalam Islam zaman pemerintahan Sayyidina Osman, kemudian dia minta layanan yang istimewa, tidak dapat dan dia berdendam. Akhir sekali dia membawa pahaman yang sesat di dalam agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi dia terpecah kepada Syiah yang Zaidiyah, Ismailiyah, Kisaniyah, Syiah yang Ghulat. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah masih lagi mengiktiraf Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah dengan Syiah Kisaniyah zaman itu. Syiah yang Ghulat automatik totally mengatakan dia terkeluar daripada Jamaatul Muslimin. Sampai 8.45 Ada sedikit lagi lah. Saya sebenarnya nak kaitkan lagi berkenaan dengan macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah dengan Maturidiyah sampai kepada kita, ya kan? Sebab kita nak berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah yang dianggapkan sebagai Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, itelakkan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, automatik adanya takrifan dekat situ Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Sebab apa? Ada satu golongan yang lain dia mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia tak mengiktirafkan golongan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kita jelas pada hari ini kan, Ahlussunnah, tetapi dia metodologi yang dibawakan oleh Asy'ariyah dengan Maturidiyah dia tolak. Dan dia mentahkimkan terus. Dia katakan itu semua daripada falasifah yang sesat dan sebagainya, tidak boleh diambil cakna. Kena ikut cara seperti macam mereka. Cara yang mereka macam mana? Salah silah jalur pahaman mereka, akidah mereka tak lain tak bukan daripada, kalau kita tengok, kalau betul-betul dia daripada antaranya kita katakan sebagai golongan musyabbihah ataupun daripada golongan karamiyah, Muhammad bin Karam. Sebab pandangan-pandangan mereka tadi ni kan mungkin menjurus ke arah itu. Tapi kalau betul-betul dia dikatakan sebagai golongan yang mu'tadil, golongan yang wasatiyah, makanya dia tidak akan menolak manhaj yang dibawakan oleh Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Betul lah dia suruhenti ya. Betul dia suruhenti ya. Kemudian kita tengok ada sikit lagi. Macam contoh kita katakanlah zaman sahabat, masalah akidah, masalah akidah sahabat-sahabat ni ada juga. Kalau kita dengar masalah fiqh, hadis sahaja kan, kita katakan zaman salaf dia membicarakan berkenaan dengan hadis, membicarakan berkenaan dengan fiqh, itu sahaja. Masalah akidah dia tak membicarakan. Ada, manhaj itu memang ada. Kalau kita tengok risalah yang pertama sekali yang meratkan ataupun berhujah melawan golongan Qadariyah ini, kita tengok ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah zaman dikatakan sebagai penulis Rasam Osmani. Dia ada lajnah dia yang diarahkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Abul Aswad Ad-Du'ali inilah orang dia. Dia sebagai ketua panitia kumpulkan orang-orang, kemudian tuliskan Rasam Osmani itu, menghapuskan rasam-rasam yang lain. Jadi guna pakaikan satu. Dia mengarang kitab namanya Risalah fi Zimmil Qadariyah. Satu risalah mencela bagi golongan Qadariyah. Sebab golongan Qadariyah ni antaranya dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawasanya kekuasaan yang ada pada kita, perbuatan yang ada pada kita bukan daripada perbuatan yang Allah SWT ciptakan. Jadi maknanya apa? Dia mensyirikkan Allah SWT di segi apa? Af'al. Maknanya Allah SWT mencipta,
dan perbuatan kita Tuhan tak cipta, kita yang mencipta. Maknanya dekat situ ada dua af'al, dua perbuatan yang diciptakan, iaitu antaranya manusia, yang keduanya Allah, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di segi apa? Af'al, perbuatan itu sendiri. Sedangkan kalau kita belajar ilmu tauhid dalam masalah wahdaniyah itu membicarakan apa? Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, dan wahdaniyah pada af'al. Kemudian ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu tu Tuhan cipta, wa ma ta'malun, dan amalan, perbuatan kamu berdiri, duduk dan sebagainya, semuanya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan juga. Jadi bercanggah dengan pandangan golongan Qadariyah. Yang keduanya, raddu alal Qadariyah ini ialah Yahya bin Ya'mar tahun 89 Hijrah. Kemudian Husain bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib tahun 99 Hijrah dia meninggal. Dia menulis Kitabul Irja, membanteras golongan yang Murji'ah. Golongan Murji'ah ini ialah golongan orang yang asalnya daripada golongan sahabat juga. Irja ni apa? Dia menangguhkan jawapan perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Mereka ini duduk menyendiri. Mereka duduk menyendiri. Disebabkan apa? Disebabkan antaranya riwayat daripada Abu Bakarah. Riwayat daripada Abu Bakarah. Sahabat tu memang ada, seperti macam Abdullah bin Amru, Imran bin Husain, Muhammad bin Salah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Osman bin Zaid, Hasan bin Thabit. Mereka ini asal-asalnya dia menyendiri. Dinamakan sebagai golongan Murji'ah. Sebab dia tidak mahu menghukum perbalahan yang berlaku di kalangan sahabat. Muawiyah sahabat, Sayyidina Ali sahabat, Sayyidatina Aisyah ialah sahabat, isteri Rasulullah lagi. Jadi mereka menyendiri, tak nak memberikan hukuman. Bila dikatakan apa pandangan kamu tentang ini, terserah hukuman mereka ini, terserah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menyendiri, menyendiri. Akhir sekali bila dia meninggal, fahaman dia ataupun pendirian dia tadi ni kan dibawa oleh pengikut-pengikut dia yang lain. Pengikut mereka yang lain. Perit pula tekak ni. Macam contoh kalau kita tengok golongan selepas daripada mereka ni, kaum Murji'ah ini mula menjadi satu mazhab dalam masalah usuluddin. Pemimpin mereka ialah Hasan bin Bilal bin Muzni dan Abu Salah bin Sam'un dan Thauban dan Dirar bin Umar. Mereka beranggapan bahawa sesiapa yang sudah beriman dalam hati sahaja, maka sekalian dosa yang dilakukan tidak memberi mudarat kepada iman. Apa dosa kita nak buat pun, atau mencerca Islam dan sebagainya, tetap juga dianggapkan sebagai Islam. Sedangkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita ikrar dengan lidah, tetapkan di dalam hati berkenaan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dianggapkan sebagai beriman. Tetapi kalau dari segi hukum kita menghalalkan perkara yang haram, automatik kan? Apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran perkara yang halal, kita haramkan. Apa yang di dalam Al-Quran menetapkan perkara itu haram, kita halalkan. Apa hukum ni? Kufur kan? Jadi mereka ini menganggapkan tidak kufur. Makanya bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Murji'ah. Asalnya memang golongan sahabat yang tidak salah, tetapi pahaman dia tadi kan semakin hari dia bercanggah dalam masalah usul fiqhul akbar, masalah akidah itu sendiri. Itu. Jadi saya tak boleh nak berdegahkan lagi lah, sebab apa, masa pun dah suntuk lah. Tak boleh nak teruskan lagi lah berkenaan dengan itu. Yang saya bacakan tadi itu berkenaan dengan awal-awal kitab akidah di dalam para sahabat, zaman para sahabat. Kemudian selepas daripada itu, kalau kita tengok ulama-ulama kita, ulama-ulama kita di dalam mendefendkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Seperti macam Ibnu Kulab, Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Ibnu Kulab itu sendiri, antara metodologi yang dia bawa ialah fahamkan akidah itu berdasarkan daripada Al-Quran dengan Sunnah. Berdasarkan daripada akal dan wahyu, sumber akal dan sumber wahyu. Kemudian bila Abu Hasan Asy'ari naik sahaja, selepas daripada semua zaman-zaman salaf itu dah habis, zaman Imam Abu Hasan Asy'ari pula.
Imam Abu Hasan Asy'ari selepas daripada 40 tahun dia cerita dia memang masyhur, asalnya dia daripada golongan Mu'tazilah 40 tahun, kemudian daripada tu dia i'tizal. Dia keluar daripada Mu'tazilah tersebut, dia bermanhajkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pengikut-pengikut dia digelarkan sebagai Asy'ariyah. Manhaj yang dibawa seperti macam manhaj yang dibawakan oleh Ibnu Qullam, Al-Qarabisi dengan Al-Muhasibi. Al-Muhasibi, Al-Qarabisi dengan Ibnu Qullam ini dia daripada kalangan salaf. Dia mengistibatkan daripada Al-Quran itu sendiri berdasarkan daripada jalan yang sebenar. Jadi akidah yang kita anuti pada hari ini tak lain tak bukan daripada salasilah, daripada ulama salaf juga. Jadi jangan takut, jangan kelirulah berkenaan dengan, kalau dengarlah berkenaan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Betul kalau Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ni rasa macam salah je. Yang salah tu diri kita. Sebab apa? Kita tak menuntut ilmu. Ulama' dah letakkan dah kitab. Kalau kita nak katakan perbahasan berkenaan masalah akidah tu kan, kalau hempak badan kita kan, mati kita. Banyak sangat ulama'. Cuma kita tadi ni kan suka dengar cakap orang. Bila kita suka dengar cakap orang, makanya kita seperti macam daun, orang kata apa, daun bawang kan, tiup ke sana pergi ke sana, tiup ke sini. Golongan Murji'ah. Pergi ke sana dia jadi ke sana, pergi ke sini dia jadi ke sini. Macam itulah perangai bagi orang yang tak nak, tapi dia nak semangat, tapi dia tak nak menuntut ilmu. Itu kena jaga-jagalah. Sebenarnya tak habis ucapan saya ni berkenaan dengan pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Nak mantapkan tadi ni kan, tuan-tuan kena faham Ahlussunnah wal Jamaah dia punya manhaj dia. Apa perbahasan dia berkenaan dengan tauhid dan sebagainya. Belajar sungguh-sungguhlah. Supaya apa? Tuan-tuan akan mewariskan ilmu yang tuan-tuan belajarkan tadi ni kan, sampaikan kepada orang yang selayaknya. Jadi maknanya apa? Sawadul A'zam berpanjatkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah di bumi Islam, di bumi Malaysia kita tadi ni kan semakin mekar. Tu pasal kalau kita kata apa nama berkenaan dengan fenomena yang berlaku pada hari ini kan, golongan Syiah semakin ke depan. Golongan Khawarij, Islam liberal. Kalau liberal ni Murji'ah lah. Kita katakan Murji'ah moden. Islam liberal disamaratakan habis. Bahaiyah. Asalnya daripada Murji'ah, kemudian kepada golongan Bahaiyah, kemudian sekarang ni Islam liberal disamaratakan. Disamaratakan Islam, agama semuanya sama. Jadi kita ni sebagai orang yang penganut agama Islam sendiri, kita tak mampu nak defendkan. Sebab apa? Kita tak belajar silat. Nak lawan orang tak boleh. Kita tak ada silat. Orang semuanya dah ada silat, fizikal dan sebagainya, kita tak mampu nak lawan. Sebab apa? Kita duduk diam daripada dahulu sampai sekarang. Itu masalahnya kepada kita ni kan. Kemudian kita suka ikut-ikut. Belajar daripada WhatsApp, belajar daripada YouTube, belajar daripada perkara sumber-sumber yang belum lagi autentik, kita dah ambil dah. Itu masalah diri kita. Sedangkan kalau kita bacakan pagi tadi itu berkenaan dengan ilmu sanad. Ilmu sanad, kata sahabat berkenaan dengan ilmu sanad tadi ni kan, Ibnu Mubarak dikatakan innal isnada minad din. Belajar berkenaan dengan isnad, belajar melalui daripada sanad, kan, sebahagian daripada agama. Walau lal isnad, kalau tidak ada isnad, sanad, laqala man syaa. Nescaya orang boleh cakap apa yang dia nak cakap. Kalau kita nak menuntut ilmu, apalagi berkenaan dengan agama, kita mesti belajar mengaji pun kita ada guru kita. Belajar mengaji. Kalau tak ada guru kita, kita pandai dengar mereka, kemudian kita pun ajarkan orang, boleh ke? Sebutan tu belum tentu lagi tepat. Kemudian kita tak ada ijazah dan sebagainya. Itu dari segi mengaji Quran tu. Apalagi belajar ilmu hadis, mesti kena ada dia punya salasilah dia. Belajar ilmu fiqh dan sebagainya, semua ada dia punya sanad, rantaian dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau kita salah ambil, makanya binasa diri kita dan binasa orang yang mendengar kalam-kalam kita. Itu jelas ya berkenaan dengan kata nasihat yang saya boleh utarakanlah pada hari ini untuk menjagakan akidah kita, akidah yang salimah. Jadi setakat itu sahaja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kalau tuan-tuan sudi, pihak masjid dan pihak penyelidik Jaim dan pihak daripada Pintar, kalau sudi untuk membawakan diskus di sini lagi, insyaAllah kita akan sambungkan lagi lah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan, bersama dengan golongan yang tidak musyrik, bersama dengan golongan orang yang
menolakkan, mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menolakkan segala perkara-perkara yang syubhat, fikrah-fikrah yang syubhat. Dan kita masuk dalam firqah yang sawadul azam, fikrah yang selamat. Wallahu taala alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا